Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustazah Hasnah Atikah dan juga kawan-kawan. Di dalam video ini kami kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kertas kerja kami yang bertajuk atheism. Baik, sebelum kita menyelami lebih dalam tentang perbincangan kita mengenai atheism ini, pertama sekali eloklah kalau kita sama-sama mengenali ataupun mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan atheism. Baik, menurut Kamus Oxford ataupun Oxford Dictionary, atheism ini bermaksud ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan kepada kewujudan Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan. Secara etimologinya pula, perkataan atheism ini berasal daripada perkataan Greek iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan-Tuhan. Baik, terdapat satu kajian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2015, di mana kajian ini mengkaji tentang statistik populasi penduduk dunia berdasarkan agama yang dianuti oleh mereka. Berdasarkan hasil kajian ini, mereka mendapati bahawa golongan yang tidak menganut apa-apa agama ataupun kita kenali sebagai atheism ini sebenarnya mencapai sehingga 16% daripada keseluruhan penduduk dunia. Golongan ini sebenarnya adalah yang ketiga terbanyak di dunia, cuma di belakang agama Kristian sebanyak 31.2% dan tempat kedua adalah agama Islam yang seramai 24.1%. Tempat ketiga adalah atheism sebanyak 16%. Jadi walaupun kajian ini sebenarnya tidaklah 100% tepat, namun statistik ini agak membimbangkan bagi kita sebagai umat Islam. Baik, seterusnya antara hujah yang sering digunakan oleh golongan atheism ini ialah mereka berkata, aku tidak nampak Tuhan, maka aku tidak percaya yang Tuhan itu wujud. Sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat banyak bukti yang menyatakan ataupun membuktikan tentang kewujudan Tuhan. Contohnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-79 hingga ke-80 yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan dan meramaikan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan kamu, dan dialah yang mengatur pergantian siang dan malam. Tidakkah kamu berfikir tentangnya? Baik, golongan atheism ini juga sebenarnya mempercayai akan teori Big Bang, yang juga teori ini sangat terkenal lah di seluruh dunia, yang di mana teori ini menyatakan alam semesta ini sebenarnya terjadi dengan sendirinya selepas berlakunya satu letupan yang besar di alam semesta suatu ketika dahulu. Pemikiran ataupun ideologi yang sebeginilah sebenarnya banyak meresapi ke dalam minda anak-anak muda kita pada hari ini. Seterusnya adalah isu tentang atheism. Jadi terdapat 4 isu utama yang ditimbulkan oleh golongan atheism ini. Yang pertama sekali ialah isu berkaitan akidah terhadap umat Islam. Kedua ialah dengan kewujudan media sosial. Ketiga, semakin banyaknya golongan liberal. Dan yang terakhir sekali ialah pengaruh barat. Baik, yang pertama sekali ialah terpesongnya akidah umat Islam. Seperti mana yang kita tahu, akidah ini ialah kepercayaan, keyakinan ataupun keimanan yang murni dan tidak mudah tergugat. Di dalam Al-Quran, akidah ini bermaksud keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi umat Islam yang sudah terpengaruh dengan atheism ini, maka sudah mestilah akidah mereka sudah terpesong ataupun tidak sempurna lagi,
kerana fahaman ateism ini tidak mempercayai akan kewujudannya Tuhan. Isu seterusnya ialah kewujudan media sosial. Terdapat banyak kesan positif dan negatifnya media sosial ini. Tetapi di antara kesan negatif media sosial ialah segala informasi ataupun maklumat mengenai ideologi ateism ini akan tersebar dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini sangatlah membimbangkan. Tambah-tambahan pula fahaman ateism ini menyokong fahaman-fahaman lain yang secara terang-terangan terpesong seperti fahaman LGBT ataupun fahaman kebebasan individu. Isu yang seterusnya ialah semakin banyaknya golongan liberalism. Hal ini kerana kita boleh katakan golongan liberalism dan ateism ini adalah satu fahaman yang saling berkait antara satu sama lain. Antara contoh yang boleh saya berikan di sini ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Sisters in Islam yang seolah-olah mempersoalkan sistem undang-undang hudud yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah terhadap pesalah laku sumber mahram, seolah-olah mempersoalkan undang-undang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang terakhir sekali ialah pengaruh daripada barat. Seperti mana yang kita tahu, walaupun kebanyakan mereka di sana sebenarnya adalah penganut agama Kristian, tetapi terdapat juga fahaman ateism di sana. Mereka menyebarkan ideologi ateism ini menerusi filem-filem ataupun muzik yang dihasilkan oleh mereka. Di Malaysia terdapat banyak cara untuk kita mengakses filem-filem tersebut, seperti aplikasi Netflix dan sebagainya. Dan kita juga tahu filem-filem barat ini kebiasaannya mengenetepikan nilai moral dan etika Islam yang diamalkan oleh kita. Dan pada masa yang sama ini menyebabkan rakyat Malaysia, terutamanya sekali umat Islam, mudah terpengaruh dengan ideologi yang disampaikan di dalam filem tersebut. Seterusnya, implikasi terhadap fahaman ateism. Fahaman ateism ini amat memberi kesan buruk kepada semua jenis masyarakat dan juga penganut agama-agama lain. Yang pertama, fahaman ateism ini akan mewujudkan sikap humanism dan materialism dalam diri seseorang itu. Mereka juga akan memecahkan perpaduan sesama masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan kepercayaan agama lain. Golongan yang beragama juga akan mudah terancam dengan golongan-golongan ateism. Sebagai contoh, kebanyakan agama melarang penganutnya untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Tetapi, golongan fahaman ateism ini tidak beragama dan mereka tidak akan bersikap baik terhadap orang lain. Di samping itu, negara juga akan didiskriminasi dari negara-negara yang menyokong fahaman ateism. Negara-negara yang menyokong fahaman ateism akan bersatu untuk menyebarkan ideologi buruk kepada negara-negara lain. Fahaman ateism juga akan menyebabkan peningkatan golongan hamba di dunia. Selain itu, terdapat banyak orang Islam dalam golongan-golongan ateism ini. Hal ini memberikan gambaran yang negatif terhadap agama-agama lain. Orang Islam perlu bersatu padu untuk membantras atau menghalang daripada fahaman ateism ini menyebarkan ideologi buruk kepada agama Islam. Akhir sekali, implikasi terhadap fahaman ateism ini ialah keharmonian di dalam sebuah negara atau sesama negara akan runtuh dan ia akan menyebabkan perbalahan antara satu sama lain. Hal ini juga akan menyebabkan perbalahan atau akan menyebabkan berlakunya peperangan sesama negara lain.
Seterusnya adalah perbezaan antara atheism, monotheism dan polytheism. Terdapat beberapa maksud atheism dari pelbagai sumber. Antaranya ialah, menurut The Encyclopedia of Religion, atheism ialah satu doktrin yang mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud dan percaya bahawa Tuhan itu wujud adalah kepercayaan yang salah. Menurut The Encyclopedia Britannica pula, atheism ialah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk rohani. Seterusnya ialah monotheism. Monotheism ialah kepercayaan bahawa hanya terdapat ada satu Tuhan. Sebaliknya, terdapat banyak politis yang membenarkan kepercayaan dan penyembahan kepada banyak Tuhan. Walaupun ini bertentangan dengan idea dan prosedur, kedua-dua agama mempunyai banyak persamaan. Walaupun terdapat banyak persamaan, terdapat juga perbezaan yang sukar untuk dijelaskan dan dibezakan. Akhir sekali, polytheism. Polytheism adalah kepercayaan dan penyembahan banyak Tuhan iaitu dewa, contohnya agama Hindu, kerana mereka merasakan banyak Tuhan yang berbeza. Oleh itu, falsafah Hindu yang dipanggil Advaita seperti yang diusulkan oleh Shankara mengatakan bahawa kepercayaan dan penyembahan banyak dewa yang mempunyai bentuk dan sifat yang berbeza menjadikannya mudah bagi orang percaya untuk memilih salah seorang dari mereka. Naluri seorang atheism. Ada orang berpendapat orang atheism mempunyai naluri bahawa mereka percaya adanya Tuhan. Kerana dalam Islam, ketika kita di alam roh, kita ada membuat satu perjanjian dengan Allah bahawa ketika kita di dunia ini, kita akan mentaati perintahnya. Oleh sebab yang demikian, orang ateis mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Namun mereka tidak percaya kerana mereka lebih mempercayai ilmu saintifik dan apa yang dibuktikan dalam sains. Contohnya, mereka tidak percaya adanya alam lain selepas kematian. Sebagai contoh, bagi agama Islam, alam barzakh, manakala bagi agama Hindu pula alam kedua. Mereka percaya selepas mereka mati, hidup mereka akan berakhir dengan begitu saja dan tiada sambungannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Izzat Syakir bin Tuan Kamaluddin. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang solusi bagi membendung fahaman atheism. Terdapat banyak solusi yang kita boleh bincangkan, tetapi saya telah meringkaskan kepada 5, iaitu solusi dari segi undang-undang oleh kerajaan, solusi dari pendidikan, solusi dari masyarakat, solusi daripada keluarga dan solusi daripada alim ulama. Solusi yang pertama iaitu penguasaan undang-undang oleh kerajaan. Kerajaan perlu memperkuatkan undang-undang bagi menghalang daripada rakyat Malaysia atau rakyat negara tersebut daripada mempunyai fahaman atheism ini. Kerajaan perlu bukan sahaja menangkap dan memenjarakan, tetapi juga perlu membuat satu dialog atau membuat satu debat agar mereka sedar apa tentang fahaman mereka yang sedang mereka alami ini. Kerajaan juga boleh membuat satu akta yang baru, akta yang lebih berat dari akta sebelum ini, seperti menghantar mereka ke pusat-pusat serenti agar fahaman mereka itu hilang. Kerajaan juga perlu membuat satu plan jangka panjang, bukan setakat plan jangka pendek, seperti membuat satu pusat serenti dakwah dengan memasukkan golongan-golongan yang berfahaman etis, dan di dalam pusat serenti itu akan berlakunya dakwah yang akan membetulkan akidah-akidah golongan tersebut. Kerajaan juga boleh mewujudkan satu kerjasama di antara negara-negara Islam yang lain seperti OIC dengan berkongsi ilmu dan berkongsi maklumat bagi membendung fahaman ini. Solusi yang kedua ialah daripada solusi pendidikan. Pihak sekolah dan pihak universiti perlu membuat satu program keagamaan seperti bertajuk bahayanya fahaman atheism. Dalam program itu akan terdapat sesi pertanyaan, sesi soal jawab tentang fahaman-fahaman ini agar membetulkan akidah umat Islam yang akan terpesong sekiranya mereka berfahaman atheism. Seterusnya, selain itu, pihak universiti perlu membuat satu subjek tambahan seperti CTU 552 agar para graduan universiti nanti
mengetahui bahayanya fahaman ateism ini yang boleh menggoncang akidah mereka. Solusi yang ketiga ialah solusi dari segi masyarakat. Setiap kampung atau setiap wilayah pendalaman perlu membuat satu jawatan kuasa yang akan memantau dan memeriksa akidah masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kita boleh membuat satu jawatan kuasa seperti street dakwah dan akan pergi ke rumah dan memeriksa dakwah mereka agar mereka tidak berfahaman ateism atau fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah mereka. Selain itu, pihak masjid perlu membuat unit kaunseling dengan memberi unit kaunseling itu akan memberi nasihat kepada para jemaah masjid atau para penduduk di kampung tersebut. Selain itu, masjid juga perlu membuat program atau ceramah atau tazkirah yang berbentuk membetulkan akidah mereka seperti bertajuk bahayanya fahaman ateism kepada umat Islam. Solusi yang keempat ialah solusi dari keluarga atau ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang cukup kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan juga demikian kerana para remaja yang meningkat umur memang mudah terpengaruh kepada fahaman-fahaman yang boleh merosak akidah. Lantas, ibu bapa perlu memeriksa telefon bimbit mereka atau memeriksa media sosial mereka agar anak-anak mereka tidak terpengaruh dengan fahaman ini. Selain itu, pihak ahli-ahli keluarga perlu saling menasihati dan memberi tunjuk ajar agar mereka tidak terjerumus dalam fahaman ini. Solusi yang terakhir iaitu solusi dari segi alim ulama. Para alim ulama boleh membuat satu prasarana akidah yang dengan dana yang cukup bagi membetulkan masyarakat daripada fahaman ateism ini. Terusnya, terdapat banyak para alim ulama telah mengkritik fahaman ateism ini. Di antaranya Syekh Dr. Al-Qurdawi di dalam kitabnya Fatih Al-Waliyad dengan mengkritik bahawanya fahaman ini tidak mempercayai konsep ketuhanan dan pembalasan hari kiamat. Selain itu, terdapat para alim ulama yang telah banyak mengajar kita tentang bahayanya fahaman ateism ini, seperti Syekh Dr. Said Ramadan dalam kitabnya telah memberitahu bahawa tentang kewujudan Allah SWT dan menghapuskan hujah-hujah dari golongan ateism ini. Itu pada masa moden ini, para alim ulama boleh membuat satu forum di dalam maya atau secara depan-depan dengan membuat menjawab hujah-hujah yang diberikan oleh golongan fahaman ateism ini agar mereka tahu bahawa fahaman mereka ini salah dan boleh menggugat akidah agama mereka. Akhir sekali, para alim ulama perlulah berada di barisan hadapan bagi membendung dan memperjawabkan soalan-soalan dari para fahaman ateism ini. Hujah-hujah atau persoalan dari para fahaman ateism ini hanya berdasarkan sains semata-mata dan para alim ulama boleh menjawab hujah dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan antara hujah-hujah yang terkenal ialah hujah-hujah mengapa Allah diwujudkan, di mana Allah dan sebagainya. Tetapi saya terdapat satu hujah yang saya pernah dapat daripada fahaman ateism ini dari pengalaman sebenar. Beliau mengatakan bahawa mengapa Allah itu pemaaf, tetapi mengapa Allah membuat neraka. Jadi jawapan saya ialah kerana Allah itu Maha Adil. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Akhir sekali, sebagai penutup atau kesimpulan, ateism ialah satu bara kanser yang perlu diatasi secara menyeluruh oleh umat Islam bagi mengelakkan kepercayaan golongan ini mempengaruhi golongan pemikiran anak-anak kita pada masa akan datang. Setiap perkara yang dijadikan di muka bumi ini mempunyai penciptanya. Ateism ini adalah tidak lebih daripada satu pemikiran dan tindakan yang memusuhi dan bertentangan dengan akal
manusia yang waras. Akhir sekali, kita perlu mendorong golongan ini agar kembali ke jalan yang benar kerana kehidupan bertuhan adalah salah satu hal yang bersifat fitrah dan tidak dapat dinafikan oleh akal kita sebagai hambanya. Kita perlu mengakui bahawa terdapatnya Tuhan di dalam muka bumi ini.